Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan dan penghormatan berikan kepada saya untuk hadir bersama-sama dalam upacara pada pagi ini dan seterusnya merasmikan program History at Museum Sempena Hari Malaysia 2023. Seperti mana yang kita tahu, batu sumpah ini merupakan satu constitutional document yang terpahat di batu sumpah, bukan di kertas tetapi di batu sumpah, dan dia menggambarkan antara syarat-syarat kita bersetuju untuk menubuhkan Malaysia. Hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak tentang sejarah yang tercicir. Sejarah yang tercicir yaitu di antara MA 63 ditandatangani pada 9 hari bulan Julai tahun 63 dan 16 hari bulan 9 tahun 63 bila mana Malaysia itu diproklamasikan ataupun menjadi kenyataan. Sejarah yang tercicir ini adalah sejarah yang terpenting sebenarnya, dan itu sebab kita mempunyai apa yang kita katakan Hari Sabah yang baru saja kita raikan pada 31 hari bulan Ogos baru-baru ini. Dan Hari Sabah ini merupakan hari yang terpenting bagi kita kerana hari itu adalah hari kemerdekaan Sabah. Serupa juga dengan Sarawak pada 22 hari bulan Julai. Jadi saya akan berkongsikan sedikit sebanyak tentang itu. Bolehkah? Sebab hari ini adalah sejarah at museum. Malaysia yaitu projek Malaysia telah dicadangkan sebelum tahun 63. Malahan dia diumumkan di Singapura pada tahun 61. Tetapi idea ini sebenarnya sudah timbul pada tahun 53 lagi oleh British itu sendiri. Tetapi ianya telah diketengahkan. Idea ini diketengahkan kepada yang amat berhormat Tunku Abdul Rahman pada waktu itu, dan dia telah mengumumkan idea atau cadangan ini di di Singapura. Dan idea ini adalah untuk menggabungkan 5 wilayah, yaitu Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei, ya, dan menubuhkan satu gagasan. Walau macam mana pun, bila idea ini dicadangkan kepada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura pada mulai, idea ini bulat-bulat ditolak oleh wilayah-wilayah di Borneo, Sabah, Sarawak dan Brunei, disebabkan mereka inginkan kemerdekaan dahulu. Sebab idea timbul untuk gagasan ini adalah disebabkan permintaan seluruh dunia selepas peperangan kedua itu, di mana diminta atau ada desakan untuk memerdekakan semua wilayah-wilayah atau jajahan-jajahan di seluruh dunia. Baik. Sebab itu bila idea Malaysia ini ditimbulkan,
dicadangkan Sabah, Sarawak dan Brunei menolak sebelum merdeka. Sebab itu pada 9 hari bulan 9 tahun 62 kalau saya tidak silap, satu memorandum dihantar kepada bangsa-bangsa bersatu United Nations oleh pemimpin-pemimpin daripada Brunei, Sabah dan Sarawak, meminta supaya idea-idea mereka, penolakan mereka itu didengar, dan permintaan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan terdahulu itu diberi pertimbangan. Walau macam mana pun beberapa perkara berlaku di antara itu, termasuklah kekecohan di Brunei dan sebagainya, dan apa itu perjumpaan di United Nations tidak jadi, dan ditimbulkan ataupun dicadangkan ke satu Global Commission untuk mendengar sebenarnya apa pendapat daripada rakyat di tiga wilayah ini, dan mereka telah menjalankannya, dan tiba-tiba Indonesia dan Filipina tidak bersetuju penubuhan Malaysia, dan mereka menimbulkan masalah. Sebab itu penubuhan Malaysia ini dikelangkabutkan, dan perjanjian Malaysia ditandatangani pada 9 hari bulan 7 Julai tahun 63, sebelum proses penubuhan Malaysia selesai. Tanda tangani tapi belum selesai penubuhan Malaysia. Kamu faham tak tu? Belum selesai penubuhan Malaysia, perjanjian sudah ditandatangani. Pengkura digari. Jadi Malaysia itu seharusnya ditubuhkan pada 31 hari bulan Ogos, tetapi permintaan Indonesia dan Filipina meminta supaya ada kumpulan daripada United Nations turun mendengar sebenarnya apa rakyat mau. Maka itu pasukan daripada United Nations datang ke Sabah, Sarawak, Brunei untuk menjalankan tugas penyiasatan. Tapi pemimpin-pemimpin Sabah tidak mau tunggu, tidak mau ada campur tangan daripada luar, maka mereka berbincang untuk mengisytiharkan kemerdekaan Sabah. Macam mana dia orang mengisytiharkan? Sebab ada yang mengatakan macam mana Sabah boleh merdeka tanpa akta kemerdekaan. Bukan semua negara mencapai kemerdekaan melalui akta, termasuk Amerika Serikat. Ya. Tetapi dari segi sejarah, sebelum 31 hari bulan pemilihan kerajaan tempatan, itu local government election, telah dijalankan untuk memilih pemimpin kita di Sabah. Dan bila pemilihan ini diselesaikan, 18 pemimpin telah dipilih yang untuk mewakili North Borneo. Dan daripada pemimpin-pemimpin ini
6 daripada mereka telah dipilih untuk menubuhkan kabinet, untuk menubuhkan kerajaan, untuk mewakili North Borneo, untuk menubuhkan kerajaan sendiri, kabinet sendiri, memerintah sendiri. Dalam majlis undangan North Borneo itu, yang telah diambil alih menjadi Majlis Perundangan Sabah, ya, bukan lagi North Borneo. Mereka telah menjadi pemimpin, menjadi wakil rakyat untuk Borneo. Mereka bermesyuarat pada 8 hari bulan 8 tahun 63, 8 hari bulan 8 tahun 63, untuk membuat satu resolusi atau keputusan memerdekakan Sabah, mengisytiharkan Sabah pada 31 hari bulan Ogos tahun 63. Sama ada Malaysia itu jadi atau tidak pada 31 hari bulan Ogos tahun 63. Mereka bilang mereka mau exercise hak, exercise their right to self-determination, yaitu menggunakan menggunakan hak untuk menentukan sendiri masa depan mereka, sama ada apa itu yang dia mau, memerdekakan, mau apa. Jadi mereka gunakan itu mengikut prinsip 1541 United Nations. They exercise their right to self-determination and announce dengan sebulan suara untuk memerdekakan Sabah pada 31 hari bulan Ogos tahun 63. Jadi ini berarti Sabah pada waktu itu, pada 31 hari bulan Ogos tahun 63, telah satu, mempunyai kerajaan sendiri. Kedua, mempunyai perlembagaan sendiri. Ketiga, mempunyai bendera sendiri. Keempat, mempunyai lagu kebangsaan sendiri, yaitu Sabah Tanah Airku. Maka dengan itu British memberikan persetujuan, dan pada 31 hari bulan mengisytiharkan bahawa Sabah telah mempunyai kemerdekaan atau kerajaan sendiri. Dan pada 31 hari bulan berakhirnya penjajahan British. Ya, penjajahan British. Dokumen-dokumen ini ada di arsip London, ada di Singapura, hanya di Sabah tiada, tidak lengkap. Jadi ini satu masalah daripada kita. Saya cari dokumen pengisytiharan Malaysia, ada. Pengisytiharan Singapura, ada. Pengisytiharan Sarawak, ada. Tapi Sabah dalam arsip kita tiada. Ini dokumen tidak ada di tempat kita. Ada satu file di London, di arsip. File dia bertajuk Declaration of Independence of Sabah, Sarawak, Singapura dan sebagainya. Hanya sama saya di London ada notis di sana, itu file sedang dalam pemulihan. So di mana saya dapat daripada Singapura dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi saudara dan saudari sekalian, sebab itu
lagu kebangsaan kita hari-hari dengar, kita hari-hari nyanyikan, yang mengatakan Sabah negeri merdeka, merdeka sepanjang masa. Jadi maksudnya dalam 2 minggu Sabah itu betul-betul sebuah negara. Sebab itu yang di Pertuan Negeri kita dulu digelar sebagai yang di Pertua Negara, ya. Dan dalam pengisytiharan begitu juga kita dinamakan negara Sabah dan yang di Pertua Negara, ya. Dan juga fakta yang kedua kita mesti ingat, fakta yang penting juga ini adalah Sabah, Sarawak, Singapura dalam proklamasi pada 16 hari bulan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu, ya. We federated with the Federation of Malaya, not with the individual state. Ini perbezaan dia di antara MA 63 dengan pengisytiharan pada 16 hari bulan. Bila Malaysia ditubuhkan pada 16 hari bulan, telah diambil kira sejarah yang tercicir ini. Maksudnya yang Sabah, Sarawak, Singapura telah merdeka dan kita disekutukan dengan Malaya, Persekutuan Tanah Melayu, ya. Ini perbezaan dia dengan artikel 1 MA 63 yang ditandatangani semasa kita koloni sebelum kita merdeka. Paham? Ya, penting ini, penting untuk kita. Dan sebab itu saudara-saudari sekalian, tertunailah permintaan dan aspirasi pemimpin kita dahulu, yang merdeka dulu baru kita menubuhkan Malaysia. Jadi apa yang berlaku di antara 9 hari bulan Julai dan 16 hari bulan September itu adalah satu-satunya sejarah yang tercicir, yang terpenting sekali untuk kita memahami kedudukan kita di dalam Malaysia, di mana sekarang ini perlahan-lahan kerajaan pusat mengiktirafkan kedudukan kita dalam Malaysia, supaya kita boleh membangunkan negara kita dengan lebih pesat lagi, dengan memberikan kembali hak-hak dan otonomi kita, supaya kita tidak dilayan seperti salah satu negeri di Semenanjung. Maksudnya kita bukan negeri yang nombor 12 atau nombor 13 lagi kalau macam dulu kita dianggap seperti itu. Ini penting bagi kita, dan saya harap ini juga akan diajar dalam sekolah, dan rekod-rekod kita dalam arsip ini dapat di-upgradekan. Dan mulai daripada tahun ini Sabah dan Sarawak akan meraihkan Hari Sabah dan Hari Sarawak mereka masing-masing, dan ini adalah juga satu pencapaian kita. Maka pada hari ini kita bersama-sama di Batu Sumpah ini bukan saja untuk mengimbas kembali sejarah kita, tetapi menghormati apa yang terkandung di dalam Batu Sumpah itu sendiri, di mana antaranya ini yang 3 yang terpahat di dalam Batu Sumpah ini adalah sebahagian daripada 20 perkara, dan ini adalah penting kerana antaranya adalah satu, kebebasan agama, ya, namanya freedom of religion, penting. Dan saya tidak mau go detail ya. Yang kedua, isu tanah dan hutan. Isu tanah penting kerana tanah ini
bukan saja tanah yang kita pijak, tetapi apa yang tumbuh di atas tanah dan apa juga terkubur di bawah tanah itu adalah hak kita untuk diurus. Berarti termasuk minyak dan gas. Dan kita perlu tahu juga sempadan mengikut undang-undang tanah adalah sehingga ke continental shelf, ya. Berarti di bawah tanah di bawah laut juga adalah tanah di bawah kekuasaan negeri Sabah, negeri Sarawak. Dan dalam Perlembagaan Malaysia artikel 1/3 dia mengatakan sempadan negeri adalah sempadan negeri yang telah ditentukan sebelum Malaysia, dan sempadan negeri Sabah dan Sarawak telah ditentukan sebelum Malaysia itu adalah mengikut keputusan pada tahun 54 di bawah keputusan oleh Order in Council oleh Queen Elizabeth. Ini juga kita perlu tahu. Jadi berarti banyak isu-isu di bawah tanah ini yang harus perlu diselesaikan. Yang ketiga, ada isu mengenai adat dan budaya. Adat dan budaya itu penting sebab sebelum ada undang-undang kita ada adat yang boleh dikatakan undang-undang yang memang andang-andang, ya, undang-undang yang andang-andang. Faham? Kita ikut adat, itu adalah undang-undang kita. Sehinggalah sekarang kita ada Mahkamah Anak Negeri, dan bukan semua daerah mempunyai pahaman yang sama tentang undang-undang yang andang-andang ini. Ada adat yang begini sikit, ada adat yang begitu sikit. Jadi sebab itu kita mempunyai perbezaan sedikit sebanyak mengenai isu-isu pelaksanaan Mahkamah Anak Negeri. Tetapi kita ada Mahkamah Anak Negeri satu-satunya di antara yang sedikit yang ada Mahkamah Anak Negeri di dalam dunia ini. Jadi kita bernasib baik karena kita ada Mahkamah Anak Negeri, kita ada pemegang adat dan sebagainya, di mana urusan tanah, urusan keluarga dan sebagainya dapat diselesaikan melalui undang-undang andang-andang ini. Ya, susah juga mau cakap undang-undang andang-andang. Ya. Jadi, oleh sebab itu batu sumpah ini adalah antara termasuk di dalam adat kita, yang kita datang di sini untuk meraihkan batu sumpah. Sumpah itu juga antara ada yang termasuk di dalam adat kita. Kalau langgar itu sumpah sungkah, betul kata. Jadi hari ini kita berada di sini dan saya ucapkan terima kasih kerana pihak museum telah menganjurkan program seperti ini, dan saya harap setiap tahun kita ada program seperti ini supaya kita akan dapat berkongsikan sejarah kita dan apa yang patut kita perlu faham tentang adat sejarah kita, terutama sekali isu-isu mengenai maksud batu sumpah. Minuman ini bukan hanya penting, tetapi dia menjadi satu tarikan pelancong. Jadi kita perlu mungkin besarkan, menjadikan batu sumpah ini sebagai monumen. Kita cakap monumen tapi kecil dia, kita kasih besar nih, kasih tinggi.
Jauh lagi kita boleh nampak. Sana di perkasa pun kau boleh ambil gambar. Itu batu sumpah. Kalau sekarang ini dari sana kita bilang mana itu batu sumpah. Kalau yang berhormat Dato' John Easton berdiri sana, terlindung sudah tidak nampak lagi. Apalagi kalau satu baris manusia di depan, tidak nampak. Jadi kita perlu satu monumen. Dan yang original ini tetap dia di sana untuk kita menghormati semangat batu sumpah ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman sekali. Terima kasih kepada yang berhormat Dato' John Easton yang mewakili kementerian bersama-sama dengan kita, pengarah museum dan EJK yang telah menganjur. Tidak lupa kepada pihak-pihak keselamatan dan juga para hadirin dan hadirat yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan perkongsian apa yang kita sebutkan tadi itu, kita boleh lihat sudah di mana kedudukan kita dalam Malaysia dan apa maksud Hari Sabah, apa maksud sahabat tanah airku, dan macam mana kita harus meraihkan Hari Malaysia. Besok adalah Hari Malaysia, ada juga yang akan datang di sini sebab besok itu adalah hari yang tetap, dan pada kali ini Hari Malaysia diraihkan di peringkat kebangsaan di Kuching, tahun lalu di Melaka, dan tidak tahu di mana lagi yang akan kita raihkan di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi sudah tetap Hari Sabah akan diraihkan di setiap daerah selepas ini. Dengan itu saya dengan sukacitanya meresmikan History at Museum Hari Sempena Hari Malaysia di Batu Sumpah. Sekian, terima kasih.